Okay, so mungkin orang yang dah lama follow aku ni, mereka akan pelik lah bila tengok tajuk pada video ni. Sebab selalunya dalam channel aku ni, aku buat video pasal anime mostly pasal One Piece, and sometimes aku buat konten pasal Naruto. Tapi tiba-tiba hari ni aku buat konten pasal Marvel kan. So aku tahu mesti ada antara hampa macam pelik kan, dah kenapa tiba-tiba aku buat video pasal Loki ni. So cerita dia macam ni. Hari tu aku ada buat video pasal aku sembang pasal Loki dekat aku punya TikTok. Then for some reason video tu macam blow up. Ramai juga yang komen dan cakap mereka suggest yang maybe aku should buat video pasal Loki juga dekat aku punya YouTube channel. And ada juga yang komen dekat video YouTube aku yang link, which suggest suruh aku buat video pasal Loki juga dekat YouTube channel aku. So aku pun macam why not kan. So disebabkan itu aku nak buatlah video pasal Loki kan, sebab ramai orang request. So Assalamualaikum kepada nakama sekalian, or in this case Marvel fans sekalian. So for those yang first time jumpa aku ni actually banyak buat konten video-video dekat aku punya TikTok channel. YouTube ni mostly aku jadikan tempat untuk aku bersembang pasal konten yang aku kena cakap lebih daripada 3 minit. So any topik yang aku rasa macam tak cukup untuk aku sembang dalam video TikTok, aku buatlah dekat YouTube channel aku. So ni aku rasa first lah video aku sembang pasal benda selain daripada anime, and mungkin in the future aku akan buat juga, depend on orang punya request lah. So for those yang tak subscribe lagi dekat channel aku, silalah subscribe, and kalau hampa suka video ni, silalah like. So dalam video ni aku nak sembang pasal Loki punya TV series. Dan to clarify something lah, video ni aku bukanlah macam nak recap apa yang berlaku di dalam TV series Loki daripada episod 1 sampai episod 6. But instead aku macam nak sembang sikit lah benda-benda yang complicated yang berlaku di dalam TV series Loki, dan macam mana benda tu memberi impact kepada MCU as a whole. Sebagai contoh macam The Sacred Timeline. Awal selalu pening apakah itu Sacred Timeline, or mungkin The Nexus Event, apakah itu TVA, dan apa yang berlaku di dalam episod akhir Loki ni. Benda-benda macam ni lah fokus aku di dalam video ni. So sebagai mukadimah, kita sembang sikit lah macam mana TV series Loki ni boleh wujud at the first place. So TV series Loki ni, they actually take place directly after apa yang berlaku dekat Loki di dalam Avengers Endgame. In which kalau kita ingat dalam Avengers Endgame ni, ada satu scene di mana Tony Stark and the gang, mereka nak time travel balik ke dalam event yang berlaku di dalam Avengers 1 untuk dapatkan batu Space Stone, in which time tu dia ada dalam bentuk The Tesseract. So plan mereka ni actually gagal sebab The Tesseract tu actually dicuri oleh Loki yang wujud pada tahun 2012, in which masa dalam timeline Avengers 1 tu, dan dia berjaya escape daripada situ, which is actually something yang tak patutnya berlaku di dalam movie Avengers 1. So setelah dia teleport dan gunakan Tesseract ni, kita actually tak tahu apa yang berlaku dekat Loki dalam timeline tu kan, dalam movie Avengers Endgame. Tapi kita actually found out pasal apa yang berlaku di dalam TV series Loki ni, sebab setelah dia teleport daripada Avengers Endgame tu, dia actually telah teleport dekat satu tempat lain, dan bila dia sampai ke tempat lain tu, dia actually kena tangkap dengan satu organisasi yang dipanggil The TVA. So the reason TVA ni actually pergi tangkap Loki ialah perbuatan yang apa yang Loki buat tu sebenarnya tak mengikut dengan apa yang The Sacred Timeline cakap, in which function TVA ialah untuk menjaga The Sacred Timeline. Part ni lah aku rasa ramai orang akan confuse kan. So jom kita sembang dulu lah pasal apakah itu The Sacred Timeline. So actually nak faham pasal konsep Sacred Timeline ni, kita kena faham dulu lah pasal konsep multiverse. By the way aku buka topi kau sebab panas lah pula pakai topi. So nak explain pasal multiverse ni, aku actually suka bagi contoh dekat TV series The Flash lah, sebab bagi aku cara mereka explain pasal multiverse ni senang nak faham. So untuk faham multiverse, kalau kita tengok di dalam TV series The Flash, di dalam TV series The Flash ni memang wujudnya universe yang berbeza. Ada banyak universe, in fact dekat beratus universe yang berbeza. Dan di dalam setiap universe tu, dia ada bumi yang berbeza, in which mereka panggil Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth 4 sampailah Earth X apa semua tu. Dan di dalam bumi-bumi yang wujud di dalam setiap universe yang berbeza ni, wujud juga a set of karakter yang sama, tetapi apa yang berlaku dekat karakter-karakter ni berbeza di setiap universe. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat Earth 1 kita ada Barry Allen The Flash, Earth 2 kita ada Jesse Quick The Flash, while dekat Earth 3 kita ada Jay Garrick punya The Flash. In which kita boleh nampak dekat ketiga-tiga Earth yang berbeza ni, in which terletak dalam 3 universe yang berbeza, kita ada 3 variasi The Flash yang berbeza. So kat sini apa boleh nampak, setiap universe dia ada benda yang sama je. Dia ada sistem solar yang sama, dia ada bumi yang sama, dan dia juga ada set of karakter yang sama. Cuma apa yang berlaku di dalam setiap universe ni berbeza. Macam contoh aku cakap tadi, Earth 1 merupakan Barry Allen yang jadi The Flash. Dalam Earth 2 yang jadi The Flash ialah Jesse Quick. Dalam Earth 2 ni pun actually ada je Barry Allen, tapi Barry Allen dia tak jadi The Flash lah. Dia hanya forensic scientist yang biasa.
Sama lah macam Earth 3 yang jadi The Flash merupakan Jay Garrick, in which kalau nak ikutkan di dalam Earth 1, Jay Garrick ni merupakan bapak kepada Barry Allen di dalam Earth 1. Tetapi dalam Earth 3, dia merupakan The Flash di dalam universe tersebut. So kat sini clear pasal apa itu multiverse, in which di setiap universe ni kita akan ada pretty much everything the same, bumi yang sama, a set of character yang sama, tetapi apa yang berlaku dekat watak-watak ni berbeza di setiap universe. So berbalik kepada sacred timeline yang wujud di dalam TV series Loki ni. So di dalam MCU ni actually, pada asalnya dia tak wujud tau multiverse yang ada macam dalam TV series The Flash tu. But instead mereka hanya wujud satu universe, in which satu universe tu hanya ada satu timeline. So dalam MCU ni, it seems like apabila ada satu timeline maksudnya hanya akan ada satu universe. And if kalau ada dua timeline maksudnya ada dua universe lah. At least that is how it works lah for now. Sebab kalau nak ikutkan dalam logik cerita The Flash, satu universe ni boleh je ada 2-3 timeline yang berbeza. But for now dalam MCU ni kita nampak gaya macam bila satu universe hanya akan satu timeline. Tapi kalau nak faham pasal perbezaan timeline dengan universe tu, apalah tak tepi je, tak apa. Boleh lupakan saja sebab tak penting sangat pun dalam konteks Loki ni. So basically macam apa yang aku cakap tadi, dalam MCU ni kita just ada satu universe yang tunggal, tak ada universe-universe yang lain yang berbeza. Dan satu universe tu actually dipanggil The Sacred Timeline. So Sacred Timeline ni actually boleh je dia nak berpecah dan wujudnya universe yang berbeza. Tetapi TVA ni function mereka ialah mereka nak halang daripada Sacred Timeline tu berpecah dan wujudkan universe-universe yang berbeza. So TVA ni, mereka lah orang yang merancang tentang apa yang akan berlaku dekat universe ni daripada mula sampai habis. Sebagai contoh lah, aku bagi contoh tentang perkara yang akan berlaku di dalam Avengers 1. So menurut perancangan TVA, event yang berlaku dalam Avengers 1 tu supposedly berlaku di mana Loki datang dekat bumi and nak hancurkan bumi, and then Avengers band together kalahkan Loki, dan Loki pun ditangkap dan dibawa ke Asgard. So itu apa yang TVA rancang lah. But then macam kita nampak dalam Avengers Endgame, Loki actually dia berjaya escape sebab dia dapat batu Tesseract tu. So disebabkan benda ini, dia telah mencipta satu cabang dekat Sacred Timeline, in which perkara yang berlaku at that point of time dah takkan sama seperti apa yang TVA rancang. Sebagai contoh lah macam aku cakap tadi, Loki setelah dia dikalahkan oleh Avengers tu, dia kena tangkap dekat Asgard. Dan apabila dia bawa dekat Asgard tu, kita tahulah apa yang berlaku di dalam movie Thor The Dark World tu. But right now, since Loki dah escape, maknanya Loki tak pernah ditangkap dan dibawa ke Asgard. So disebabkan Loki tak pernah ditangkap dan dibawa ke Asgard, event yang berlaku di dalam movie Thor The Dark World akan berlaku dengan berbeza. Sebagai contoh lah, mungkin macam kita tahu dalam movie Thor The Dark World, Loki dia somehow orang yang bertanggungjawab atas kematian mak dia, which is Frigga. But mungkin since sekarang ni Loki dah tak ditangkap dan tak dibawa ke Asgard, mungkin Frigga masih hidup di dalam timeline yang baru tersebut. So disebabkan ni wujudlah dua timeline yang berbeza, atau kita boleh cakap dua universe yang berbeza, in which satu universe tu mungkin Frigga dah mati, tapi dalam timeline baru yang Loki buat ni, Frigga tak mati. Thus disebabkan Loki ni tak ikut apa yang TVA dah rancang, dia telah mencipta macam satu branch yang baru. Kita boleh cakap macam dia dah cipta jalan cerita yang baru lah, in which TVA memang tak rancang pun benda tu untuk berlaku. So perkara yang Loki buat ni lah actually kita panggil sebagai The Nexus Event, in which perkara yang memang TVA cuba nak halang daripada mula lah. Dan actually The Nexus Event ni sebenarnya Ancient One dah pernah explain dah di dalam movie Avengers Endgame. In which kalau kita ingat balik, masa Hulk nak pinjam The Time Stone daripada Ancient One tu, Ancient One ada cakap yang dia memang nak tolong Hulk untuk selamatkan masa depan. Tapi bila Hulk dah ambil Time Stone tu, dia akan mencipta satu timeline yang baru, atau kita boleh cakap a Nexus Event, di mana di dalam timeline tersebut Time Stone tak wujud. Sebab apa? Sebab Time Stone telah diambil oleh Hulk masa tu. So bila Time Stone dah tak ada at that point of time, mungkin perkara yang akan berlaku di dalam movie Doctor Strange akan jadi berbeza lah. Sebab macam kita tahu, Doctor Strange kalahkan Dormammu menggunakan Time Stone. So sekarang, if Hulk dah ambil Time Stone tu, so benda yang sepatutnya berlaku di dalam movie Doctor Strange tu akan berlaku dengan berbeza. Sebab tu dia ada macam cabang baru tu. So supposedly Hulk time tu dia akan mencipta The Nexus Event lah. But then Hulk actually suggest di mana dia hanya nak pinjam benda tu. Bila dia dah guna dekat masa hadapan, dia akan pulang balik dekat masa lampau, in which the exact same time di mana dia pinjam daripada Ancient One tu, dan pulangkan balik dekat Ancient One. So bila dia pulangkan balik, timeline tu akan jadi seperti sama balik lah, sebab dia dah ada balik Time Stone tu. So disebabkan itu apa yang Avengers buat, tak create Nexus Event, sebab mereka actually pulangkan balik batu Infinity Stone yang mereka pinjam tu,
exactly at the same time masa yang mereka baru je pinjam. Sebab benda ni kan time travel. But ya, aku tahu orang akan confuse juga dengan habis tu macam mana dengan kereta mereka yang pergi masa lampau and hidup dengan Peggy tu. Yang tu pun aku pun tak ada jawapan kot, sebab benda tu pun macam pelik juga. And Marvel pun macam tak explain well enough pasal benda tu. So ya, kita letak tepi lah pasal kes kereta mereka ni. And one more thing, fun fact lah, disebabkan ini jugalah time travel di dalam Marvel Cinematic Universe ni tak sama seperti time travel yang wujud di dalam movie lain. Macam contoh dalam Avengers Endgame, War Machine pernah tanya, kenapa mereka just start time travel masa Thanos baru lahir and bunuh Thanos masa dia baby? Which is actually a legit question lah. But then Hulk pun cakap lah, bila dia buat macam tu, actually dia takkan affect masa depan pun. But instead, kalau contohlah dia bunuh Thanos time tu, benda tu hanya akan mencipta satu timeline baru, satu universe yang baru, di mana di dalam universe tu Thanos tak pernah wujud. Dia dah mati masa dia baby. So bila dia pergi masa lampau and dia bunuh Thanos, dia actually tak tukar apa yang berlaku dekat masa depan pun, but instead dia just create satu universe yang berbeza. Sebab tu dalam Avengers Endgame, Hulk ada cakap yang the change that you did in the past will not affect the future, but instead it will create a new future. Something macam tu lah. New future tu referring kepada universe baru yang dia akan buat tu lah, in which Nexus event yang aku cakap tu. So ya, aku harap at this point aku tak confusekan ramai orang, sebab aku tahu benda ni macam quite susah untuk nak difahamkan, but aku harap semua faham lah at this point. So just a recap untuk mereka yang mungkin confused, function TVA ni basically dia nak mengekalkan satu universe yang sama, in which dalam universe tu semua benda sepatutnya berlaku seperti yang mereka rancang. Let's say if any of the character buat something yang bukan mereka rancang, sebagai contoh macam Loki escape sebelum dia ditangkap ke Asgard tu, perkara ni akan mewujudkan universe yang baru, timeline yang baru. So disebabkan benda ni, satu timeline yang tunggal tu tak dapat dikekalkan. So sebab mereka nak halang benda ni, sebab itulah mereka tangkap orang yang bertanggungjawab untuk mencipta universe baru ni, and mereka akan reset timeline tersebut, dan that new timeline akan cancel off lah, takkan jadi at the first place. So ya, korang apa faham lah. And daripada apa yang aku cerita ni, hampa actually boleh nampak lah yang sebenarnya orang-orang yang wujud di dalam MCU ni, mereka actually tak ada free will pun. Mereka tak ada kebebasan untuk membuat apa yang mereka nak. Sebab apa yang mereka buat so far ni hanyalah melalui apa yang telah TVA rancang. Sebab let's say if one person buat something yang tak sama seperti TVA rancang, sebagai contoh apa yang Loki buat dalam Avengers Endgame tu, dia terus akan ditangkap dan dihapuskan. So yang benda ni actually macam fucked up juga lah, fikir balik kan, macam selama ni semua orang dalam MCU rupanya mereka ni dikawal oleh benda yang mereka pun tak tahu. And mereka sendiri pun tak tahu yang sebenarnya mereka semua ni telah ikut satu rancangan yang orang buat. Dan benda ni lah actually yang membuatkan Sylvie marah sangat. Sylvie ni actually variant kepada Loki lah, in which dia pun tak tahu sebenarnya apa salah dia. Tiba-tiba geng-geng TVA mai tangkap dia and hapuskan dia. But for some reason dia berjaya escape, and daripada dia kecil sampailah dia besar, dia memang berdendam lah nak hapuskan TVA ni. Dan macam kita tahu, dia actually join forces with Loki untuk hapuskan TVA. Dan sampailah dia jumpa dengan orang yang cipta TVA, which is dalam episod last Loki. Dan dalam episod last ni lah, Loki dan Sylvie jumpa dengan lelaki yang bernama He Who Remains. So by the way, at this point aku akan sembang pula pasal apa yang berlaku dalam episod last Loki. So dalam episod last Loki, we found out yang orang yang bertanggungjawab atas penubuhan TVA dan orang yang duk pulling the string from behind kan, orang yang bertanggungjawab pasal apa yang berlaku and apa yang TVA telah buat ni, rupa-rupanya orang tersebut merupakan He Who Remains. He Who Remains ni sebenarnya dia merupakan seorang variant kepada one of the most famous villain yang wujud di dalam Marvel comic, which is Kang the Conqueror. Kang the Conqueror ni aku makan apa dalam komik dia memang salah satu villain yang ikonik lah. Dan dia definitely memang sangatlah jahat. Dia evil person. Tapi Kang the Conqueror yang kita jumpa dalam episod last Loki ni bukanlah version dia yang jahat, but instead dia merupakan variant yang baik. So bila Loki dan Sylvie pun jumpa dengan He Who Remains ataupun Kang yang baik ni, He Who Remains ni explain lah kenapa dia tubuhkan TVA at the first place. So cerita dia bermula macam ni. Asalnya at some point in time dulu, dia merupakan orang yang bertanggungjawab yang jumpa tentang kewujudan multiverse. Maksudnya, di dalam Marvel Universe ni, MCU punya universe ni, memang dah ada banyak multiverse. Dah sama macam The Flash yang aku cerita tadi tu kan. Setiap universe ada Flash yang berbeza. MCU pun asalnya macam tu. Ada banyak gila universe yang berbeza. So, He Who Remains ni ataupun Kang ni, since dia jumpa kewujudan pelbagai universe, dia pun cubalah kontak dengan Kang yang wujud di dalam universe yang berbeza.
Konsep sama macam The Flash tadi, di mana setiap universe yang berbeza ada The Flash yang berbeza. Sama lah. Setiap multiverse yang ada di dalam MCU ni akan ada version Kang yang berbeza. So version Kang yang berbeza ni lah actually dipanggil variant, in which variasi berbeza lah untuk Kang. So Kang ni pun dia cubalah kontak semua Kang dalam universe lain. Kang universe lain. Pelik betul bunyi kan. Dan dia kontak tu asalnya atas dasar untuk bekerjasama. Since semua Kang di dalam universe lain tu apparently seorang yang saintis yang sangat bijak. But later on, He Who Remains ni ataupun Kang variant yang kita tengah jumpa sekarang ni found out yang Kang daripada universe lain ada yang jahat. Sebab bila mereka found out pasal kewujudan universe yang berbeza, mereka actually nak conquer universe-universe yang ada yang lain. So disebabkan ini berlakulah multiverse war, in which peperangan di antara universe-universe yang berbeza. So perang ni lagi besar lah daripada perang yang berlaku dalam Avengers Endgame. Sebab Avengers Endgame tu semua orang dalam Marvel satu universe tu saja bersatu nak kalahkan Thanos. Ni perang dalam macam-macam jenis universe yang ada. So I guess from there kita boleh tahu lah perang tu memang satu perang yang agak teruk lah, sebab dia melibatkan banyak universe. So for some reason kita tak tahu macam mana, tapi He Who Remains ni, variant Kang yang satu ni, dia survive peperangan tersebut. Dia rasa macam dia dah tak nak dah nampak any multiverse punya war. Sebab mungkin dia takut lah ada lagi kewujudan Kang daripada universe lain yang mungkin dia tak jumpa lagi ke apa, kita tak tahu. Dan mungkin Kang daripada universe lain tu pun jahat and cuba nak conquer dan memberi ancaman kepada universe lain. So macam dia dah takut dah, dia tak mahu dah berlakunya any multiverse war. Apa yang dia buat, dia pun rasa macam nak hapuskan semua universe dan dia nak buat satu universe sahaja. Macam mana exactly dia hapuskan dan buat satu universe sahaja tu kita macam tak pasti lagi lah. Tapi cara dia kekalkan satu universe sahaja ialah dengan mengekalkan the sacred timeline, in which dia rancang siap-siap apa yang akan berlaku daripada mula sampailah habis. In which macam segala benda yang berlaku di dalam movie Avengers, Iron Man, Ant-Man apa semua tu perkara yang dia memang dah rancang. Dan let's say if ada any character yang buat perkara yang bukan dia rancang dan akan create satu universe yang baru, dia akan hapuskan. Sebab apa? Sebab dia tak mau bagi ada banyak universe. Sebab ya macam dia cakap tadi, goal aside dia tak nak bagi ada multiverse war. So since bila ada satu universe je at the first place, memang takkan berlaku lah multiverse war. Sebab dari satu universe je nak perang apa lagi dengan universe lain kan. So benda ni kalau nak ikutkan rasa macam jahat lah juga, sebab dia actually merampas kebebasan orang untuk buat apa-apa decision yang mereka nak. Macam aku cakap tadi, dia actually merampas free will orang. Sebab semua orang sepatutnya ikut apa yang dia rancang. Tapi di sebalik langkah dia yang evil ni, dia ada sebab yang baik lah. Sebab dia tak nak berlakunya any multiverse. So Loki yang dengar time tu, walaupun dia macam 50-50 lah, dia macam nak percaya ke tak mau percaya, tapi dia still consider juga lah, sebab dia takut mana tahu kalau dia ni sembang benda betul, dan kita ni mungkin akan membawa ancaman yang lebih besar kan. But then Sylvie time tu, macam aku cakap tadi lah, Sylvie kan memang dari kecil lagi kena tangkap dengan TVA atas sebab yang dia pun tak tahu kenapa, apa salah dia. Lepas tu sejak daripada itu, dia daripada kecil sentiasa on the run sampailah dia besar. So dia memang ada satu dendam yang besar lah dekat orang yang cipta TVA ni. So dia tanpa ambil kisah pasal apa yang Loki cuba nak cadang, apa yang Loki cuba nak bincangkan, dia terus dish Loki and dia bunuhlah orang yang bernama He Who Remains ni. So sebelum Kang the Conqueror ataupun He Who Remains ni mati, dia dah cakap, kalau hang bunuh aku, hang akan menciptakan balik multiverse. Maksudnya sekarang bukan hanya ada satu sacred timeline, satu universe saja, tapi lepas ni akan ada banyak universe. Dan disebabkan ini, akan ada potensi di mana variant aku ataupun versi aku dalam universe lain-lain yang mungkin takkan jadi baik macam aku, and dia mungkin akan jadi evil gila. Dan disebabkan ini, hang telah membuka satu risiko di mana semua universe akan ada dalam satu ancaman yang besar. So ya, macam kita tengok dalam episode last tu, kita boleh nampak lah sacred timeline tu suddenly dah jadi bercabang-cabang macam banyak. Cabang-cabang yang banyak tu merupakan multiverse lah, kewujudan universe-universe yang berbeza. So disebabkan ini, wujudlah multiverse sekarang dalam MCU. Asalnya tak ada, so sekarang setelah Sylvie bunuh He Who Remains, maka sekarang dalam MCU telah wujud the multiverse. So ya, itulah basically macam mana multiverse boleh wujud di dalam MCU. But aku rasa dalam movie Doctor Strange 2, in which tajuk dia Doctor Strange Multiverse of Madness, aku rasa mungkin kita akan dapat more detail explanation lah pasal kewujudan multiverse ni, since tajuk movie tu pun pasal multiverse. But yeah, since sekarang dalam MCU dah wujud multiverse, benda ni actually membuka ruang banyak gila untuk new opportunity untuk Marvel nak collaborate dengan any other movie yang lain. Sebab sebagai contoh lah, kita tahu TV series X-Men ni, dia bukan part of MCU. So kalau kuarter Avengers nak crossover dengan X-Men, payah sikit lah, sebab
Mereka nak fikir cara nak make sense tu macam susah. Sebagai contoh, dalam movie Avengers 1, New York kena serang. Kalau mereka nak buat watak-watak X-Men ni wujud di dalam MCU, dia jadi pelik orang akan tertanya-tanya lah, mana the X-Men masa New York kena serang dengan alien ni kan? Kenapa tak pernah wujud pun? Kenapa tak pernah mention pun nama mutant sebelum ni dalam MCU? So nak bagi benda tu make sense tu susah. Tapi dengan adanya multiverse, mereka boleh senang-senang je explain cakap perkara yang berlaku di dalam movie X-Men tu take place in different universe. Sebab tu tak kena mengenal langsung dengan apa yang berlaku dalam MCU. So bila mereka nak crossover, mereka boleh je lah buat crossover tanpa perlu nak kisah sangat pasal nak bagi continuity ni sama. So ya, banyak possibility yang ada sebenarnya bila mereka dah introduce multiverse tu. Dan disebabkan ini jugalah Spider-Man No Way Home, in which kalau dah tengok trailer tu kan, boleh nampak Doc Ock daripada movie Spider-Man 2, which is Tobey Maguire punya Spider-Man, tiba-tiba boleh ada dalam movie Tom Holland punya Spider-Man. Dan in fact memang ada rumor banyak lah cakap yang Andrew Garfield dan Tobey Maguire punya Spider-Man dua-dua akan ada dalam movie Spider-Man No Way Home. Dan benda ni jadi possible sebab apa? Sebab adanya multiverse. Mereka boleh je senang-senang cakap yang apa yang berlaku dalam Spider-Man 1 sampai Spider-Man 3 dan apa yang berlaku dalam Amazing Spider-Man 1 sampai 2 tu berlaku dalam universe lain. So ya, itulah dia multiverse. And TV series What If tu pun actually canon kepada MCU. Sebab benda tu basically cerita pasal apa yang berlaku di dalam universe-universe yang berbeza. So ya, itulah dia TV series Loki, dan itulah impact yang dia akan berikan kepada MCU, which is very big lah as a whole. So aku macam wondering lah, macam mana kalau orang yang tak tengok TV series Loki ni nak catch up MCU nanti. So itu saja yang aku nak sembang lah pasal movie Marvel ni. So kalau hampa ada idea nak aku sembang pasal benda-benda link yang ada dalam Marvel ni, bolehlah bagi tahu dalam komen. InsyaAllah aku akan consider dan aku akan buat. Dan for those yang tak subscribe kat channel aku, silalah subscribe sebab aku memang akan hargai gila bila hampa subscribe. Dan kalau hampa suka video ni, silalah like. So ya, itu je lah apa yang nak sembang. Selamat tinggal rakan-rakan.